Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pagi ni kita baca ataupun kita ingati diri kita tentang satu doa yang Nabi Ibrahim doa untuk dirinya dan untuk anak-anak ataupun keturunannya. Doa untuk anak-anak adalah sesuatu yang penting. Ramai orang mengadu ataupun kadang-kadang terasa beban disebabkan kerana anak-anak dia. Kerana anak-anak kadang-kadang menimbulkan masalah lebih daripada masalah yang lain-lain lagi. Sebab tu inna amwalakum wa auladakum fitnah. Harta benda kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Jadi sebab kadang-kadang orang ada duit banyak pun tak boleh buat apa. Bahkan yang ada duit banyak pun jadi masalah kerana anak-anak ni. Ada orang yang mewariskan harta kepada anak-anak dia, tapi anak-anak dia tak ingat dia. Jadi, ataupun sukar dia rasa dengan anak-anak ni. Allah Subhanahu Wa Taala berikan contoh yang banyak dalam Al-Quran bagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam dalam berurusan dengan anak-anak mereka. Bukan tak ada para anbiya yang menghadapi kerenah anaknya yang besar dan yang bahkan yang menjadi kufur, seperti anak Nabi Nuh alaihi salam. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan contoh kepada kita bagaimana sepatutnya sebagai seorang bapa khususnya dan ibu juga, bagaimana dia patut mengingati untuk berdoa kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam ialah abul anbiya, ialah bapa kepada para nabi. Kerana di bawah pada Nabi Ibrahim itu zuriat keturunannya yang merupakan para anbiya yang begitu banyak. Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, anak-anak cucu mereka, Nabi Yusuf dan seumpamanya. Semuanya diitis daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menjadikan Nabi Ibrahim zuriat keturunannya terkenal dengan zuriat para anbiya dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita dan cerita kepada kita doa Nabi Allah Ibrahim AS. Dia Nabi. Pun anak dia yang jadi Nabi, Ismail, Ishaq adalah Nabi. Nabi Ibrahim dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ad du'a. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan untukku, telah memberi kepadaku walaupun aku dah tua, sekalipun aku dah tua, Ismail dan Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa. Kedua-dua anak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Ismail dan juga Ishaq merupakan nabi, merupakan di antara para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim kata, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Dia kata, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Kita patut sebut dan ulangi doa ni. Ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Nabi Ibrahim AS menyatakan, Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini muqimas salah. Orang yang mendirikan salat. And satu orang yang steadfast untuk menunaikan solat, sentiasa kekal. Establisher of prayer, satu orang yang menunaikan salat, bukan sekadar muqim ni sini qama yaqumu ni, iaitu dia menegakkan. Solat itu ada penegakannya, dia ada rukun, ada sunatnya, ada caranya, yang mana solat itu bukan mengikut selera kita, tapi mengikut cara yang ditunjukkan oleh para anbiya. Bagi kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu salat bagaimana kamu melihat, seperti mana kamu melihat aku bersolat. Bagi kita lalu. Jadi kita bersolat seperti mana Nabi bersolat, bukan seperti mana mufti solat, bukan seperti mana ustaz solat. Jadi mufti ke ustaz dia tak boleh buat petua, pandai-pandai dia petua
solat ikut cara dia. Solat mesti ikut cara Nabi SAW. Solat mempunyai maknanya. Solat ada rukunnya, ada sifatnya, ada amalan-amalan bacaan sunnah di dalamnya, dan ada ruh kepada solat itu, iaitu khusyuknya, kenikmatan di dalam solat, berhubungnya jiwa yang bersolat itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia seseorang menunaikan solat. Sebab itu maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia doa pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang menegakkan salat, yakni mendirikan salat. Wa min zurriyyati, dan zuriat keturunanku. Jadi kita juga apabila kita doa supaya diri kita tetap bersolat, dan doakan supaya anak-anak kita tetap di dalam solat. Rabbana taqabbal doa. Wahai Tuhan, terimalah daripada kami doa. Ini adalah contoh teladan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu maka kita setiap hari kalau boleh kita doalah untuk diri kita bagi menegakkan salat. Yang kita bangun bukan saja solat fardu, solat sunat, qiyamul lail, kita tahajud. Kita doakan juga supaya anak-anak kita demikian. Kerana manusia ni apabila dia berhubung, dia bersalat, dia berhubung dengan Allah. Salat dalam erti kata salat yang sebenar. Dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia berhubung dengan Allah, mungkin dia ada salah, ada silap, ada dosa. Tapi orang yang berhubung dengan Allah ni, mudah untuk dia kembali kepada Allah. Mudah untuk dia tahu jalan dia. Mudah untuk diinsafkan. Mudah untuk diingatkan. Bahkan lebih daripada itu, apabila salat itu benar-benar berperanan dalam diri kita, maka salat itu akan menjadikan kita inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah daripada fahsya' dan munkar. Manusia mungkin ada salah dan dosa, tetapi solat mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan kita. Orang ni kalau tak solat, cakap ilah macam mana pun, tapi dia tak berhubung dengan Allah. Dia bolehlah cakap nice, apa semua boleh. Tapi bila manusia tak berhubung dengan Allah ni, dia buat sesuatu untuk diri dia ataupun dia buat sesuatu untuk satu penilaian yang dinilai, yang tidak menghubungkan antara dia dengan ruh yang sebenar, yang sepatutnya, iaitu ruh di dalam dirinya yang sebenar berhubung dengan zat yang maha agung, itu Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita doa supaya anak-anak kita muqimas salah, mendirikan salat. Nabi Ibrahim alaihissalam tu, anak-anak dia tu para nabi. Pun begitu dia doakan juga zuriat keturunannya. Ketika dia buat Kaabah demikian juga. Dia doa dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini menyerah diri padamu, dan zuriat keturunan kami juga ialah menyerah diri kepadamu. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia sentiasa ingat kepada zuriat keturunannya. Maka kita juga doa selain daripada doa-doa yang lain yang kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang mana kita sebut hari itu. Ini juga termasuk doa yang disebut oleh Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak menceritakan hal ini melainkan untuk kita mencontohi baginda Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kadang-kadang ramai orang suka sangat nak cari buku senjata tok lebay lah, senjata apalah, senjata buku-buku nak doa-doa cari. Doa-doa dalam Al-Quran sangat banyak dalam sunnah. Itu pun jika kita amalkan, tak larat kita nak amalkan. Bahkan doa itu lebih autentik, iaitu Allah sendiri penerima doa itu. Allah, dia yang mengajar kita macam mana nak doa pada kita. Kalau saya je bagi petua ke, siapa ke ustaz ke bagi petua, itu petua dia, belum tentu Allah setuju. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar kita cara berdoa kepadanya, sama ada ajar itu secara langsung ataupun dengan menceritakan doa-doa yang Allah telah terima daripada orang-orang yang saleh, para anbiya dan seumpamanya, maka kita mencontohi doa mereka insya-Allah. Wallahu taala.